اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tuan-tuan dan hadirin, saudara kita semua yang ini jangan bercakap-cakap ketika khotib sedang membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imam yaktub yaumal jumu'ah nasib faqad rawahu al-Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu." Astaghfirullahaladzim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-akhyar wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil mi'ad. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله عز وجل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Firman Allah Subhanahu wa taala yang lebih kurang maksudnya, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kamu benar-benar perhatikan, perhalusi dan perkira-kira dengan sebenar perkiraannya apakah bekalan yang telah kamu sediakan untuk hari besok, yakni hari mati kamu. Wattaqullah, dan hendaklah kamu benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Taala Maha mengetahui apa juga yang kamu lakukan, sama ada bersunyi-sunyian ataupun berterang-terangan. Amma ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala ini, saya menyeru diri saya sendiri juga sidang Jumaat sekalian, marilah kita sama pertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang tertegak dengan dua syaratnya. Pertama, serta merta kita meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala, dan yang keduanya, kita menggantikannya dengan melaksanakan segala apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangan Allah, melaksanakan suruhan Allah adalah dua rukun takwa yang wajib kena ada pada diri kita. Hanya mereka bertakwa saja akan berbahagia di alam dunia yang penuh pencarabaan, akan berbahagia di alam barzakh, berbahagia di padang mahsyar yang penuh haru-haranya, dan berbahagia selama-lamanya dalam syurga uiddat lil muttaqin, yang disediakan oleh Allah Ta'ala hanya saja untuk mereka bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayat adalah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Peri pentingnya hidayat di dalam hidup kita tiap-tiap hari dengan penuh khusyuknya, dengan badan yang bersih, menghadap kiblat Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat pada Allah dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalanmu yang lurus. Dalam surah Fatihah ini kita ada as-sirat, jalanmu yang lurus, yakni al-haq, agama Allah, kebenarannya, bukan tidak benarnya, kebenaran kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jumpa juga lagi satu as-sirat, as-sirat yang direntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala antara tebing mahsyar dengan pintu syurga Allah Subhanahu wa taala, dinamakan as-sirat. As-sirat di sana adalah jambatan yang direntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih siapakah antara hamba Allah taala yang berjaya melepasi ke syurga Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang tergelincir akan direbut dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang jemaat sekalian, al-hidayah adalah suluqut tariq alladhi yusalul insan ila ghayatihi. Hidayat adalah perjalanan hidup yang akan menghubungkan, menyampaikan seseorang manusia kepada destinasinya. Wahia idba'u syara'ahullah, artinya kita ikut mendisiplinkan diri apa-apa saja yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa summiya idba'u syari'atillahi hidayah, dinamakan ikut syariat Allah sebagai hidayat, li'annahu yursyidul insana ilal haqq, kerana ianya akan membimbing kita, akan mengajak kita, akan membawa kita kepada kebenaran. Lawan kebenaran adalah yang batilnya.
wa yubsirahu fayumayyiza bainal khairi wasyarr, dan hidayat akan mampu membeza, kita boleh membezakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang buruk dan mana yang baiknya. Al-hidayah ada dua jenis hidayah. Pertama, hidayah ijadiyah. Hidayah ijadiyah ini adalah hidayat yang terus menerus Allah Ta'ala turunkan dalam lubuk hati kita, tanpa dibimbing dan ditunjuk jalan, ditunjuk arah oleh sesiapa pun, seperti mana yang berlaku kepada banyak dalam kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Hidayah ijadiyah ini, tuan-tuan, adalah tidak mampu diusaha oleh manusia, walaupun manusia itu adalah insan yang paling rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib adalah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, matinya belum mengucap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas diwafatkan Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berusaha berhempas pulas, berusaha siang dan malam tanpa kenal erti jemu dan letihnya untuk mencelikkan mata hati bapa saudaranya agar terpancar dengan nur Islam, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi Abu Talib dipejamkan matanya oleh Allah, direntak keluar rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa sebut mengucap dua kalimah syahadat. Maka Nabi menangis di hujung kepala bapa saudaranya. Allah Ta'ala terus menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surah Al-Qasas ayat 56. Wahai Muhammad, jangan kamu murung dan muram dengan menangis, bukan kuasa kamu. Innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak mampu memberikan hidayat kepada lubuk hati sesiapa juga yang kamu sayang mereka, termasuk bapa saudara kamu. Walakinallaha yahdi man yasha, sebaliknya Allah Ta'ala lah yang memberikan hidayat kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan hanya saja Allah Ta'ala yang Maha mengetahui siapakah yang sebenar-benarnya menikmati kelazatan hidup yang penuh dengan hidayah ini. Yang kedua adalah hidayah irsyadiyah, yaitu dibimbing, ditunjuk dalam kalangan masyarakat. Kita ada ramai pembimbing-pembimbing masyarakat, penyedar masyarakat, penggerak masyarakat agar tidak terus hanyut dalam gelombang arus yang berbagai-bagai ini, yang menegur kita. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, surah Asy-Syura ayat 52. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad latahdi, engkau mampu memberi hidayat, memberi petunjuk, membimbing ila siratim mustaqim, kepada jalan Allah, agama yang lurus. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap hari kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang ke-6 dalam surah Al-Fatihah. Surah Fatihah adalah rukun qauli di dalam setiap solat kita. Tanpa surah Fatihah tidak sah solat kita. Kita munajat pada Allah menunjukkan betapa pentingnya hidayat dalam hidup kita sehari-harian ini. Kita akan mencari siapakah yang sebenarnya mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Atau ayat lain, apakah aku ini benar-benar mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala? Apakah isteri aku, suami aku, bapa dan ibu aku, anak-anak aku, zuriat aku, sabahan aku mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala? Elok kita tanya sidang Jumaat sekalian, apakah aku ini benar-benar mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala? Syekh Ahmad Ata'ullah Sakandari rahimahullah menjelaskan ada 3 signal, 3 isyarat, 3 tanda, 3 alamat yang menunjukkan seseorang itu benar-benar mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sahula alaihi fi'lal ma'rufat.
Pertama sekali, orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, orang ini mudah melakukan segala kebaikannya. Tanpa dirancang boleh melakukan kebaikannya. Dalam rumah berbagai kebajikannya, di jalan rayanya, di tempat kerjanya, di pasar rayanya, di segala tempat yang dia berada padanya, maka dia mudah melakukan segala kebaikan dan segala yang baik-baik yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita adalah insan yang pintar, insan yang cerdik. Dianugerahkan Allah akal fikiran dalam setiap kepala kita. Kita ada perasaan yang halus pada Allah Subhanahu wa taala, ada hati nurani dan berbagai-bagai. Mustahil kalau dalam diri kita tidak mampu memilih manakah yang baik dan mana yang jahatnya. Mustahil kita tidak mampu memilih manakah yang cuka dan mana yang araknya, manakah zam-zamnya, mana air yang membawa berbagai-bagainya. Dan manusia yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala ialah mereka-mereka yang berusaha mudah melakukan kebaikan. Kadang-kadang dilakukan kebaikan tanpa usaha dan tanpa perancangan asalnya. Yang keduanya, sahuba alaihi fi'alal munkarat. Ciri yang kedua, signal yang kedua, orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala ialah mereka ini sukar, rumit untuk melakukan kejahatan. Manusia ada nafsu dia, ada nafsu kebiditangan dalam diri manusia, ada nafsu kesyaitanan di dalam diri manusia dah. Nafsu yang mengajakkan kita untuk melakukan berbagai-bagai perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kala terdetik dalam diri kita untuk kita cuba melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang kala kita telah melangkahkan kaki kita untuk merealisasikan tuntunan nafsu yang jahat ini, tetapi akan ada saja halangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berniat untuk melakukan kejahatan, dalam perjalanan untuk melakukan kejahatan, tetapi ada saja larangan yang digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah signal yang kedua, maknanya dia ini susah untuk melakukan kejahatan, walaupun dalam perjalanan melakukannya, tetapi ada saja halangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, daiman yash'uru annahu muhtajun ila ma'unatillah. Syarat yang ketiga, signal yang ketiga, tanda yang ketiga orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala ialah orang ini sentiasa dia amat perlu kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk menguruskan dirinya, untuk menguruskan keluarganya, untuk menguruskan institusinya, untuk menguruskan negeri dan negaranya. Dia tidak bergantung kepada kekuatannya sahaja, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah antara ciri-ciri insan yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa bermunajat, berdoa, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, manusia yang akrab dengan Allah, yang dekat dengan Allah, yang rajin bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya tertunai hajatnya, dia mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan sama sekali tidak akan ada terdetik perasaan sombong, takabur, bongkak, tinggi diri, kononnya dengan kepintarannya, kecerdikannya, kekuatan merancang strategi pengurusannya, menjadikan institusi berjaya dan sebagainya. Tetapi yang menjayakan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sidang jemaah sekalian, Allah Taala akan memurahkan rezeki hidayah ini pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan Allah Taala tidak akan mengharamkan hidayah ini daripada diri kita, kerana balanya amat besar menunggu kita di akhirat kita. Na'udzubillahi min zalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأنصاره ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Sidang Jumaat sekalian, kita pertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik selagi bagi tahu isteri kita, anak-anak kita sentiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kurungkan takwa ini. Jangan sempitkan laluan-laluan takwa ini hanya di dalam masjid. Kita siarkan dia, gemburkan dia, makmurkan dia dalam seluruh masyarakatnya agar nilai takwa benar-benar memancar menyinarkan kehidupan kita di seluruh alam ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'aini wa la aqalla min dhalik ya ni'mal mujib. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil ahwal al muslimina ajma'ina ila ahsanil hal. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin Tunku al-Haj Sultan Salihuddin Ibn al-Marhum Sultan Badalisha wa jami'i al-usrati al-malikiyah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.